Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Selamat datang PDPR, di mana kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan selama 25 hari bermula 13 dan 14 Jun ini. Apa nasib anak-anak kita? Bagaimana masa depan mereka? Itu perbincangan kami minggu ini. Dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini, kita mengalu-alukan penyertaan Datuk Dr. Amin Senin merupakan tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan 2021. Cheryl Ann Fernando, pengarah pemimpin Global School Leaders Malaysia juga bersama dengan kami pada hari ini. Dan juga di hujung sana, Saliza Ibrahim merupakan guru bahasa Melayu Pusat Tuition Maths Clinics atau lebih popular dan juga lebih viral dengan Cikgu Zack Kirana. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini mengumumkan bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan selama 25 hari persekolahan bermula hujung minggu ini. Saya mungkin dapatkan dahulu respon daripada Datuk Dr. Amin Senin. Kenapa Datuk, bila kita sebut mengenai PDPR ini seolah-olah seperti ada awan gelap yang menyelubungi di atas kepala kita apabila kita berfikirkan mengenai perkara ini? Adakah itu naratif yang betul atau sebenarnya apa yang kita perlu letakkan pada landasan yang sebenar? Pertama, bila pengumuman menteri ini ditunggu-tunggu, saya tengok orang sudah jangka PDPR ini akan berterusan. Sebab pada pandangan saya ini adalah salah satu alternatif yang terbaik pada ketika inilah. Cuma orang memikirkan yang orang tidak tahu lebih lanjut ini sebenarnya apa pemerkasaan yang perlu dilakukan terhadap PDPR itu. Itu satu. Yang kedua yang menjadi pertanyaan di kalangan ibu bapa dan juga semua pihak ialah ke mana sebenarnya PDPR nak dibawa? Itu perkara yang paling pokok saya tengok. Apakah dia akan berterusan ataupun dia hanya sekadar contingency plan yang kita nak jadikan sebagai sebagai cara untuk kita menghadapi keadaan ini. Yang itu di antara persoalan-persoalan yang ibu bapa nak tahu. Jadi dia nak tahu satu, ke mana nak dibawa PDPR ini. Yang kedua, dia nak tahu apa bentuk pemerkasaan yang perlu dilakukan. Sebab pengalaman-pengalaman yang lalu menunjukkan PDPR ini ada ruang-ruang penambahbaikan yang perlu kita lakukan. So kalau itu boleh dikomunikasi dengan baik, mungkin publik akan lebih bersedia ke arah itu. Saya tengok. Apa yang sepatutnya dilakukan kerana Datuk menyebut sebentar tadi bahawa sekiranya kita ada satu komunikasi yang jelas ke mana hendak dibawa, semua orang yang stakeholder ataupun pemegang taruh dalam bidang pendidikan di negara ini boleh bersedia. Akan tetapi dalam konteks hari ini, mungkin apabila kes COVID-19 naik, kita tutup sekolah, PDPR muncul semula. Dan perkara itu yang menimbulkan keresahan. Adakah itu benar? Ya. Ya, keresahan itu saya tengok ketidakjelasan. Bila berlakunya pandemik ini, dia menyebabkan orang bertanya satu istilah yang selalu disebut, normal baru. Normal baru. So jadi yang menjadi pertanyaan kita, apabila berlakunya pandemik ini dan bila berhentinya pandemik ini, yang dikatakan normal baru pembelajaran itu bagaimana? Apa normal baru pembelajaran itu? Yang ini tidak jelas. Sebab sekarang ni apa yang orang rasakan bahawa norma baru ni hanya sekadar penjarakan, hanya sekadar pakai mask tetapi tidak diberi penjelasan yang baik apakah normal baru dalam bentuk pembelajaran. Yang orang nampak sekarang normal barunya adalah PDPR. Tapi sekarang PDPR ini kita tidak tahu sama ada PDPR ini sebagai contingency ataupun sebagai a part and partial kepada new norm. Sebab kalau dia sebagai contingency, maknanya itu bukan new normal kepada selepas pandemik. Sebab itu yang ini perlukan penjelasan. Sebab itu bila saya sebut tadi, bila diumumkan PDPR itu yang perlu dikomunikasikan dengan lebih baik ialah ke mana PDPR ini nak dibawa. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerkasaannya yang perlu kita lakukan. Yang itu saya rasa perkara pokoknya. Sebab itu sekarang bila orang sekarang ni tunggu sajalah lepas bulan 7 ni sambung lagi. Jadi dia hanya dikaitkan dengan tutup buka tapi tidak dikaitkan dengan perkara pokok pembelajaran itu. Cheryl, pandemik berlaku secara global seluruh dunia.
masalah mengenai PDPR, pembelajaran di rumah secara dalam atas talian dan juga masalah kehadiran murid di sekolah bukan dihadapi negara seperti Malaysia sahaja. Malah beberapa negara barat juga berhadapan dengan risiko dan juga masalah yang sama. Akan tetapi setelah setahun setengah, adakah kita masih lagi bergelut? Kalau tadi Datuk mengatakan bahawa kita bertanyakan di manakah hala tujunya, pada pandangan Cheryl apabila Menteri Kanan menyebut mengenai PDPR yang baru ini, apa respon Cheryl kalau kita dapat tahu? I think just building on untuk from what Datuk said tadi pun, I think dia tak boleh seperti band-aid solution kan. Sebab kes naik, so band-aid dia adalah kita tutup sekolah dan kita lakukan PDPR. But we need something long term dan lagi sustainable supaya kita boleh pastikan perkara-perkara ni tidak berlaku seperti keciciran murid ataupun para pelajar yang tiada akses kepada data dan devices. Semua masalah ni kita melihat secara holistik. And penutupan dan pembukaan sekolah is not sebabkan kes naik dan turun and then we decide to open and close, but kita juga memikir the long term plan untuk education. I think exactly like what Datuk said, pada masa sekarang memang tak nampak, we can't see, we know, kita tahu 5 minggu kita akan buat PDPR, but after that what? Apa yang akan berlaku kalau kes tak turun lagi dalam 5 minggu? Adakah kita akan continue dengan PDPR? And even PDPR ni, what are we doing untuk memperkasakan the teaching technology, the digital tools that teacher uses or the way the teacher is teaching? What are we doing untuk memperkasakan semua ini? So I think now kita lihat solutions dia very reactive. Something is happening, case naik and then we quickly close. But I think in the long term, there must be more proactive steps yang kita perlu ambil. Sebab we know pandemic ni, it's here to stay kan? It's not just the new normal sekarang, it's almost the normal. And apa yang kita nak buat is we want to build back better. So in banyak negara-negara lain, apa yang saya melihat adalah mereka, they use this phrase a lot, build back better. So now kita, if cases are getting better, everyone's getting vaccinated, kita dah mula kembali ke sekolah, what is the better that we want to achieve, right? I feel like that should be our direction now. Saya takut kerana pertanyaan dijawab juga dengan pertanyaan, tetapi itu membuka lagi banyak perspektif untuk kita bincangkan. Di sebalik kita bercerita mengenai cabaran PDPR ini, saya kira Cikgu Zack muncul bukanlah hero, tapi menjadi viral itu saya rasa dia membuka perspektif lain bahawa benar kita berdepan dengan cabaran, tetapi mungkin kita memberikan definisi baru terhadap pembelajaran dan juga pengajaran. Cikgu Zack, you mungkin tidak akan menjadi tular ataupun dikenali seperti hari ini sekiranya masyarakat tidak merujuk dan juga mencari solusi kerana PDPR ini. Tapi kalau soalan saya yang paling asas ialah pada kali ini, PDPR 3.0, apa respon Cikgu Zack? Okey, saya suka sebagai tajuk ni. Okey, kalau saya tengok kan, mungkin pada PKP pertama dahulu, mungkin kita ada stigma yang kita kata mungkin benda ni bersifat sementara. Jadi PDPR itu tidak dikukuhkan dengan sangat baik. Tetapi bila kita tengok dalam situasi sekarang, PKP dah sampai tahap ketiga, memang situasinya seolah-olah nampak sedikit kekal untuk tempoh yang lama. Jadi sepatutnya pada ketika ini PDPR perlu dah dimantapkan, yang mana saya rasa PAK 21 tu mungkin kita kena merombakan semula dan kita pandang, kita bagi suntikan baru yang sesuai dengan situasi zaman sekarang lah, iaitu situasi pandemik. Dan macam saya pula pendekatan saya sebagai guru, betul lah seperti yang host katakan tadi, kalau tak kerana pandemik saya mungkin tidak dikenali. Sebab saya memang berdarah guru kan, jadi saya duduk diam kat rumah pun saya tak tahu macam mana nak buat. Dan bila saya sebut tentang PDPR, sebenarnya PDPR ni tidak semestinya kita belajar secara langsung, direct saja, live dengan cikgu, tidak semestinya. Mungkin juga PDPR ni kita boleh belajar dari segi apa, dari segi bahan rangkaman daripada cikgu ataupun mungkin daripada bahan cetakan yang cikgu dah bagi siap-siap, student ini mungkin kena ambil kat sekolah seperti masa PKP yang kedua hari tu, okey. Jadi itu juga adalah satu teknik untuk PDPR yang saya rasakan agak menarik dan bagus untuk mereka yang tidak mempunyai capaian internet yang bagus di setengah kawasan lah. Jadi sebenarnya sebut tentang PDPR ini, tenaga pengajar sendiri pun mungkin kalau andai kata tidak begitu orang kata misi itu ataupun aturan itu belum lagi jelas pada pihak kementerian atau pihak atasan, mungkin cikgu sendiri boleh cari inisiatif. Jadi yang saya buatkan itu adalah salah sedikit daripada sumbangan saya untuk
anak-anak murid untuk timba ilmu dalam keadaan santai. Sebab PDPR ni kalau kita buat dengan cara yang formal ataupun kita ikut betul-betul waktu yang ditetapkan dekat sekolah, mereka akan cepat bosan dan akan rasa cepat mengantuk. Jadi saya bagi pendekatan, kita mampatkan, kita packkan, kita buat yang paling ringkas supaya mereka ini rasa tertarik. Minat itu yang paling penting. Itu pendapat saya lah tentang PDPR. Cikgu ada mengatakan bahawa 20 minit yang pertama cukup penting untuk menangkap imajinasi pelajar-pelajar, betul? Sangat, betul. Saya sangat setuju dengan benda tu. Sebab pengalaman saya mengajar setiap hari. Saya mengajar dalam talian dan ini adalah fakta yang mungkin ramai lagi yang belum tahu. Sebab saya ini adalah swasta berbayar. Mustahil untuk pelajar itu datang kembali dan kekal untuk sign up, untuk subscribe setiap bulan. Dan jangan terkejut, kelas saya yang paling tinggi jumlah tetap setiap minggu dalam satu kelas mencecah 2,000 orang untuk student tingkatan 5. Kekal jumlah itu daripada awal tahun sampai sekarang jumlah tidak berubah. Dan andai kata pendekatan itu tidak sesuai, mana mungkin mereka akan sambung langganan itu. Jadi sebenarnya terbukti ada perkara yang kita boleh buat untuk kemaskinikan, untuk tambah baik PDPR sebenarnya. Datuk, mungkin cara Cikgu Zack lebih fleksibel. Kita swasta dan juga kreativiti itu ruangnya lebih luas dan juga mungkin tidak-tidaknya kita mengatakan bahawa ianya bersifat berorientasikan antara klien dan juga kita ada pelanggan kita yang kita perlu penuhi permintaan mereka. Tapi dalam konteks pendidikan di peringkat kementerian, soalan saya ialah adakah terlalu sukar untuk kita merubah business as usual buat pembuat polisi? Adakah ianya struktur itu menyukarkan keberanian itu diambil? Adakah kerana kurangnya political will ataupun kerana struktur yang lama itu masih lagi kita rujuk Bible yang lama dan sebagainya? Mungkin Datuk ada boleh berikan sedikit sebanyak pencerahan daripada pengalaman dan juga pendedahan Datuk bersama dengan rakan-rakan? Pada ketika ini sebenarnya guru-guru kita di seluruh Malaysia dia struggle. Dia struggle untuk memberikan yang terbaik. Dan saya lihat dan kita kena akui ada di kalangan guru-guru kita sudah advance ke depan daripada segi menghadapi PDPR. Dalam saya punya Facebook pun semalam saya dah kongsikan seorang cikgu Cikgu Emily Sharifah Zamrud tu dia dah bagus dia punya kaedahnya itu. Tetapi saya bercakap secara menyeluruh. Bila berbicara menyeluruh ni kita dapati memang guru-guru kita struggle untuk menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang kita rasakan baik dalam PDPR ni. Okey, pertanyaannya sekarang ini, apakah kita punya sistem yang ada sekarang ini menghalang guru-guru kita ataupun pihak-pihak yang lain untuk melakukan perubahan-perubahan ini? Saya tengok paradigm yang kita gunakan menghadapi masalah ini. Paradigm yang paling mudah lah untuk kita faham bila kita menghadapi masalah ini sekarang, kita masih lagi menggunakan paradigm lama, konvensional. Bagaimana umpamanya? Paradigm konvensional itu dia melihat bilik darjah, dia punya istilah-istilah yang biasanya ialah bilik darjah, istilahnya ialah jadual waktu 30 minit, 40 minit, dia punya mata pelajaran, sukatan pelajaran. Yang ini di antara perkara-perkara yang dikatakan paradigm konvensional. Tapi apabila berlakunya pandemik ini, kita tidak boleh translate paradigm pendekatan yang menggunakan paradigm konvensional ini kepada yang ada sekarang. Apa yang Cikgu Zack tunjukkan itu, dia menggunakan a new paradigm dari segi pengurusan pengajaran pembelajaran. Apa istilah-istilah baru dalam pengurusan pembelajaran ini? Dia kata synchronous, asynchronous, dia kata menggunakan online, offline, dia menggunakan hybrid, digunakan perkataan blended learning. Dia dan classroom pada dia itu jadual itu bukan dalam bentuk classroom biasa. So jadi kita masih terikat lagi menterjemahkan istilah-istilah lama tu kepada keadaan sekarang ini, sedangkan keadaan sekarang ini memerlukan a new paradigm dari segi pengurusan pengajaran pembelajaran. So jadi pada saya yang ini yang perlu diberikan sokongan dan bantuan kepada guru kita, bagaimana dia menggunakan a new paradigm, istilah-istilah baru ni untuk dia menguruskan pengajaran pembelajaran. Sebab itu kita lihat PDPR sekarang ini di peringkat awal yang pertama dulu kita dapati jadualnya tu ialah daripada 6.30 pukul 7 sampai 12.30. Bayangkan guru, memang itu jadual waktu biasa. Tapi tak boleh, itu paradigm konvensional. Paradigm sekarang dia tak boleh macam itu. So mungkin yang itu perlu. Jadi bila itu tak jelas, tak beri panduan kepada guru,
dan tak diberikan bantuan atau sokongan kepada guru, dia struggle, dan saya cukup simpati dengan guru-guru kita sebab dia struggle untuk menghadapi benda ni. Tetapi dan saya cuma gembira ada di antara guru kita keluar daripada paradigm konvensional ini. Betul. Contohnya macam Cikgu Zack di antaranya yang keluar daripada paradigm ini, dan saya berharap benda ini dia akan menyeluruh. Dan dia akan menyeluruh. Itu yang saya maksudkan tadi bila saya bertanya ke mana kita nak bawa kita punya PDPR ini dan juga kita punya new normal dalam pembelajaran ni. Yang ini yang perlu kita jelaskan kepada guru kita, the big picture ni. Baru dia boleh dan sokongan yang kita beri pun lebih tepat kepada keperluan itu. Datuk, paradigma baru yang Datuk katakan tadi ini adalah sesuatu perkara yang sudah diramalkan sejak dahulu lagi. Kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 dan kalau kita baca secara keseluruhannya, inilah endgame ataupun inilah matlamat akhirnya di mana pendidikan itu didefinisikan mengikut kesesuaian murid dan juga kesesuaian waktu. Bukankah waktu pandemik ini waktu yang paling sesuai untuk kita mengubah segala-galanya dan mengambil peluang yang ada ini? Cikgu dah tukar paradigma baru, kita dah tak terikat dengan jadual waktu, kita tak terikat dengan pendidik darjah. Bukankah ini patut diraikan dan juga disambut dengan sebaiknya? Adakah itu berlaku sekarang ni, Datuk? Yang itu saya kata sekarang ini, macam kata Cikgu Zack kepada Dr. Cheryl tersebut, kita react. Bila kita react, kita nak selesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Sebenarnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan itu telah ada sebenarnya kita melihat ke depan pelajar macam mana yang kita ingin bentuk. Tetapi alhamdulillah bila berlakunya pandemik ini sebenarnya dia memacu, accelerate perubahan yang kita hendak. Jadi saya bagi contoh ya Fauzi dan Cheryl dan juga Cikgu Zack ya. Saya punya pemerhatian saya apabila berlakunya pandemik ini, kita kena lihat balik kita punya saranan-saranan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan untuk melihat baru. Salah satu ruang pembelajaran yang berlaku sekarang ini, saya boleh pecahkan. Kalau dulu ruang pembelajaran kita hanya terhad kepada dalam bilik darjah fizikal. Okay? Tapi bila berlakunya pandemik ini, ada dua lagi ruang pembelajaran yang perlu diberi perhatian. Satu yang saya panggil ruang pembelajaran di rumah. Yang itu benda yang real berlaku. Dipanggil di rumah, ruang pembelajaran di rumah. Satu lagi ruang pembelajaran digital. So 3 jenis ruang pembelajaran ini ialah yang fizikal di sekolah, yang digital dan juga yang di rumah. Itu adalah 3 ruang pembelajaran yang real. Dan sekarang ni macam mana kita buat? Kita menjadikannya sebagai yang berasingan. Kalau umpamanya buka sekolah, gunakan ruang fizikal. Kalau berlaku pandemik, kita guna berlakunya sekarang tutup ini, kita gunakan ruang PDPR. Dan yang di tengah-tengah ni digital. Pada saya, new paradigm kita mesti mengadunkan ketiga-tiga ni. Sebab itu saya tanya tadi, bila kita kata PDPR ni tidak ada, maksudnya kita punya tutup sekolah ni tidak ada, pada saya PDPR tetap berlaku. Sebab kita mengiktiraf pembelajaran di rumah itu sebagai benda yang penting. Betul. Sebab itu cara kita menangani PDPR ini tidak boleh sama dengan kaedah menangani yang fizikal itu, berbeza. Tetapi macam mana kita mengadunkan ketiga-tiga ini? Sebab bila pandemik tak ada, ketiga-tiga ini mesti dimanfaatkan, dan yang ini akan membawa pelajar kita kepada hasrat yang kita nak dalam PPPM tu. Yang ini perlu diberikan penjelasan dan diberikan hala tuju yang baru. Sebab itu saya kata tadi, kita kena define kita punya a new norm of learning itu dalam konteks ini. Kalau kita boleh define dengan baik yang itu, jadi ibu bapa pun tahu, PDPR ni kalau tak ada pandemik pun akan berlaku juga. So dia kepentingannya ada. Kalau tak nanti dia akan jadi kontingensi macam tu sajalah. So maknanya kita lakukan dengan baik. So kita patut memanfaatkan suasana sekarang ini untuk memberikan satu clear cut kita punya a new norm of learning yang berlaku sekarang. Peranti adalah isunya. Ramai yang menunggu bilakah kita boleh dapat laptop ataupun kita masih lagi bercerita mengenai capaian internet dan juga data. Tetapi itu saya rasa menuntut perhatian dan juga perbincangan yang lebih panjang lebar lagi bersama dengan 3 orang panel saya. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu, kita minum air seketika dahulu, kita cek data, kita cek situasi. Bagaimanakah kita bercerita mengenai PDPR, betapa pentingnya peranti itu, device ataupun laptop. Bagaimana kalau tak ada, apakah pemikiran luar kotak yang perlu ada? Itu kami bincangkan selepas ini.
Bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya bersama dengan Datuk Dr. Amin Senin, merupakan tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan 2021. Turut menyertai kami ialah Cheryl Ann Fernando, pengarah pemimpin Global School Leaders Malaysia. Cikgu Zack Kirana, guru Bahasa Melayu Pusat Tuition MC Plus juga bersama dengan kami pada malam ini. PDPR, bagaimanakah mungkin ianya dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya peranti? Cheryl, mungkin ada komen mengenai perkara ini. Ramai yang kata, saya dah lama tunggu peranti. Peruntukan katanya dah ada, tetapi kenapa tak sampai? Satu perkara. Tetapi realitinya juga, adakah peranti dan data adalah solusi segala-galanya kepada pembelajaran dan juga pengajaran di rumah? Cheryl. Alright. Okay, saya nak share, kongsi satu example, and I think saya pernah share before, but I still want to share again. Ada sebuah sekolah di Kedah, SK Taman Ria. Apa yang mereka lakukan selepas PDPR diumumkan adalah mereka melakukan needs analysis. So mereka kaji dahulu, tengok berapa peratus pelajar ada akses kepada internet, berapa peratus pelajar tak ada akses langsung. And apabila mereka dapat data itu, mereka menunjukkan ramai pelajar tak ada akses. So guru-guru decide, okeylah, so for us, untuk kami PDPR berlainan. Apa yang mereka lakukan adalah sediakan modul untuk para pelajar, bekerjasama dengan pihak PIBG, bekerjasama dengan security guards in school dan semua, sediakan semua bahan modul di mana parents boleh datang ke sekolah, ambil modul dan buat di rumah. Another school in Melaka, SK Paya Rumput, apa yang mereka lakukan adalah mereka tanya kepada parents ada berapa device di rumah. Katakan ada 4 adik-beradik tapi ada 1 device sahaja. So mereka sediakan jadual waktu di mana parents tahu, okay, masa ni, and some of the pembelajaran goes to the night as well. So parents tahu, okay, waktu ni saya boleh pass phone kepada adik atau pass kepada abang untuk gunakan. Dan jadual waktu tu sangat membantu, and mereka sediakan chat, Telegram channels untuk setiap kelas di mana parents tahu, okay, this time kita akan buat lesson dalam Telegram. And saya lihat juga ada beberapa orang cikgu, mereka melakukan the whole lesson in WhatsApp. Mengikut apa data yang students ada, sebab kalau ada high bandwidth boleh lakukan kelas dalam Google Meet, tapi kalau tak cukup bandwidth boleh lakukan kelas the whole lesson, 5-step lesson dalam WhatsApp pun ada yang cikgu lakukan. So I think that is the most important thing untuk setiap sekolah, lakukan kajian, do your needs analysis, ketahui where are your students, sebab doesn't mean anything kalau kita lakukan PDPR or class on Google Meet tapi tak ada pelajar yang masuk because mereka tak ada access, right? So kita tahu how many students have the access, then we can design the lesson plan. The others part of it is data, right? I think our first kajian yang last year keluar is 37% of students tak ada access kepada data dan devices. And I think research macam tu is very good, but I wish we keep updating it. Okay, sekarang ada pihak korporat yang dah bagi beberapa ribu. Okay, so now where is the missing pieces, right? Mana lagi pelajar yang tak ada data, mana lagi pelajar yang tak ada device? Sebab saya rasa ada je banyak pihak korporat yang nak membantu. Just a problem of data, right? Where are these students? Who are these students? So kalau kita ada, maybe open data concept, right? Where pihak korporat can call KPM and ask, okay, can I donate these laptops? You tell me sekolah mana yang memerlukan. I think that will be great, and dia boleh mempercepatkan lagi, kan? Betul. Instead of waiting until September for all the devices to sampai and things like that. So those are my 2 points untuk Tapi maksudnya Cheryl, ada sekolah yang sudah berjaya mengenalkan ataupun mempelopori PDPR dengan cara mereka sendiri, betul? Dan perkara itu perlu diraikan. Yes. I think bukan 1-2 sekolah, banyak sekolah. Bila saya letak story mengenai SK Taman Ria Kedah tu on my Facebook, banyak lagi sekolah-sekolah yang komen kata, kami pun buat sama, kami pun dah buat ni, hantar modul pada pelajar, suruh parents datang ambil modul. So banyak je, I think case-case that we have of excellent examples of leadership in our. Betul, saya rasa itu respect dan juga satu penghormatan perlu diberikan kepada wira-wira ini, kerana saya pasti di sebalik ramai yang tampil dengan paradigma yang baru, cara pengajaran yang baru seperti Cikgu Zack, ramai juga guru-guru yang cuba dengan mengubah cara pembelajaran mereka, dan saya rasa itu bukan suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Cikgu Zack, kalau kita bercerita mengenai pembelajaran atas talian ini, kadang-kadang pendekatan itu perlu sangat personal. Perlu faham siapa student pelajar kita, perlu faham apa minat mereka.
Jadi 20 minit yang pertama itu terjurus kepada mereka. Ini generasi yang lahir-lahir memang dah tahu ada telefon pintar, dah kenal Facebook dan Twitter terlebih dahulu sebelum kenal ABC. Jadi bagaimana kita dalam aspek ini, penelitian dan juga personalization tu perlu dilakukan dengan baik. Ini satu perkara yang susah juga. Bagaimana itu dilakukan, dan Cikgu Zack, kalau ada contoh kejayaan PDPR yang lain daripada rakan-rakan yang lain, mungkin boleh dikongsikan bersama? Okey, jadi saya rasa saya bertuah sebab tempat saya bekerja, MC Plus, mereka begitu menekankan tentang kualiti. Kualiti tu bukan setakat pada pengajaran saja. Untuk mengajar dekat MC Plus pun bukan kita orang kena melalui beberapa fasa lah sebenarnya. Tapi kualiti yang saya katakan adalah kualiti dari segi gadget, penggunaan. Mereka akan menyediakan untuk semua cikgu-cikgu kami, ada lebih kurang 80 orang tenaga mengajar untuk setiap level daripada darjah 5 sampai tingkatan 5. Kami semua akan dibekalkan dengan set studio. Contohnya mereka akan pasang penebat bunyi, mereka akan bekalkan tripod, mereka akan bekalkan gadget, dan mereka akan tanya sama ada kita ada akses internet yang baik ataupun tidak. Tetapi yang bertuahnya pada bahagian saya ialah mereka yang melanggan mestilah mereka mempunyai capaian internet yang baik, dan mereka juga mempunyai peranti lah. Dan satu lagi, yang kedua, selepas kita dah lengkap semua kelengkapan studio untuk mengajar itu, pasti semua cikgu akan berasa sangat selesa. Dan saya dengar juga cerita daripada cikgu sekolah, ada yang cikgu sekolah terpaksa menggunakan peruntukan sendiri, kena beli gadget laptop sendiri. Yang mana saya faham, setengah cikgu pun mungkin keluarga besar dan mungkin itu ada laptop tapi mungkin tak begitu advance. Mungkin dah ketinggalan dah mungkin software dia dan sebagainya. Jadi itu satu. Dan yang kedua adalah lepas kita dah selesa, cikgu dah selesa, barulah kita rasa selesa nak mengajar. Saya mengajar tanpa ada masalah, tak risau tentang internet. Saya mengajar tanpa risau student dengar ataupun tidak suara saya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah komunikasi kita juga dengan pelajar ketika mengajar itulah. Dan senang kata, fasiliti, kemudahan ketika kita mengajar itu terutamanya kepada cikgu itu banyak memberikan, orang kata, sebagai pemudah cara kepada cikgu untuk mengajar sebenarnya. Nak tak nak, kena ada laptop, kena ada capaian internet yang baik. Betul, itu yang paling penting sekarang. Datuk, saya apabila Sharon memberikan contoh bahawa ada beberapa sekolah melakukan kajian, saya suka juga untuk mengambil contoh daripada kajian itu juga didapati beberapa pandangan stereotip sudah dipecahkan. Contohnya, sekolah luar bandar tidak mencapai internet yang tinggi ataupun tidak mampu ada laptop. Cikgu Helmi daripada sekolah SMK Jerlun memberitahu saya, mereka tak ada masalah capaian internet dan juga device kerana kebanyakan mereka mampu, dan dia kata sekolah saya adalah agak luar bandar. Tetapi apabila saya jumpa dengan anak-anak yang berada di suburban ataupun di kawasan bandar di Kuala Lumpur, itulah cabaran utama mereka. Satu device dikongsi dengan 6 adik-beradik. Malah rakan-rakan saya di Esra Awani juga mencari laptop dan juga device yang berbeza-beza. Jadi, penyelesaian PDPR ini tidak boleh dilihat kepada lokaliti dan juga geografi semata-mata. Banyak lagi kajian perlu dilakukan. Setahun setengah, adakah wajar kita katakan bahawa banyak kajian sepatutnya sudah ada dan membantu kita untuk menghasilkan polisi yang baik, Datuk? Saya tarik soalan tu bagus sebab dia ada kaitan ada kaitan dengan yang Cheryl sebut tadi di peringkat awal. Yang penting sekarang ini ialah data keseluruhan yang kita kongsikan dengan publik. Sekarang ni kita hanya membuat secara generalization. Generalization publik pun tak tahu berapa orang pelajar di daerah mana dan sebagainya. Perlu ada satu data yang kita kongsikan bersama. Data itu memberikan daerah mana dan kawasan mana yang memerlukan gadget yang bentuk macam mana dan sebagainya. Itu hanya dari segi data. Tetapi dari segi pendekatan ini pun saya rasa perlu diraihkan juga pendekatan-pendekatan yang berbeza. Sebab tidak semua sekolah, tidak semua kawasan, tidak semua anak murid menghadapi masalah yang sama, berbeza. Sebab itu dalam konteks ini saya lihat Zul pendekatan kita perlu memperkasakan PPD dan juga sekolah. Memperkasakan PPD dan sekolah. Bila saya kata memperkasakan ini, satu, beri mereka kebebasan untuk untuk menangani permasalahan ini mengikut konteks mereka. Dan kita memberikan dia support.
Saya sebut PPD tadi dan juga GPD support. Dan support ini bukan support yang setakat hanya support kepakaran, tetapi support dari segi kewangan, dari segi banyak benda ni. Sebab sekarang ini kalau kita centralize daripada atas saja mungkin kita sukar. Tapi pada saya support ini, support kepakaran itu satu hal, tapi support resource kewangan, peralatan dan sebagainya kita berikan kepada PPD, kepada sekolah untuk memikirkannya bagaimana dia menghadapi masalah ini. Sebab saya rasa benda itu kalau kita rasa penting, kita fokuskan ke situ. Sebab itu saya punya pendekatan saya tidak begitu cenderung untuk meletakkan satu pusat di kementerian untuk menghasilkan pengajaran pembelajaran untuk diberikan ke bawah. Saya rasa itu bukan pendekatan yang sesuai pada ketika ini. Tidak ada boleh satu template yang sama sahaja. Ya. Pendekatan yang sesuai kita beri keupayaan, beri kemampuan kepada PPD dan juga kepada sekolah untuk mereka bentuk kaedah pembelajaran yang mereka perlukan dan bagi support yang sepenuhnya kepada mereka. Jadi kita akan dapat kepelbagaian penyelesaian yang berbeza. Tapi sekarang ni kalau kita gunakan template yang sama daripada atas ke bawah, itu yang jadi lambat dan juga menjadi stres kepada kita punya rakan-rakan guru kita untuk menghadapi benda ni. Sebab supportnya tidak cukup untuk dia. Itu belum bincang lagi support dari segi kemahiran yang dia menggunakan gadget-gadget dan sebagainya. Belum bincang soal pedagoginya lagi. Banyak benda. Sebab itu saya rasa perlu disentraliskan benda ini supaya keupayaan itu diperkukuhkan di peringkat PPD dan juga di peringkat sekolah. Cikgu Zack, kelebihan yang ada di pihak swasta ialah kita ada data melalui mereka yang mendaftar dan juga ada kelebihan dari segi fasiliti dan juga ada banyak kebebasan untuk mengajar dan juga berkreativiti. Mungkin bagaimana kalau pengalaman di pihak swasta, di pusat tuition, ini yang luxury ataupun kemewahan yang dimiliki untuk tampil dengan idea-idea inovatif. Dan bagaimana untuk mengizinkan Cikgu Zack menjadi Cikgu Zack, perkara-perkara inilah yang membantu sebenarnya. Cerita sikit. Okey, satu perkara yang paling penting sekali kalau duduk dalam bidang swasta ni, macam kami ada beberapa package yang disertakan dan awak boleh pilih beberapa orang cikgu untuk setiap subjek. Jadi kat situ yang pertama adalah kita ada persaingan. Penting cikgu jadi popular Ya, betul ya. Itu betul-betul pemudahlah kepada saya, memang satu rezeki Okey, yang pertama adalah bila kita ada persaingan dan persaingan kita adalah secara sihat, itu satu yang saya rasa dia akan sentiasa buat kita improve diri kita. Yang mana kami ni tidaklah mempunyai gaji tetap, pendapatan tetap setiap bulan, tetapi dia tengok jumlah pelajar yang mendaftar kepada kita secara tetap setiap bulan tu berapa subscriber untuk kita lah. Okay. Dan yang kedua, dari segi kebebasan untuk berkreativiti, ya betul. Dan saya rasa itu pun antara perkara yang menjadi satu sebab kenapa pelajar boleh duduk setiap minggu dengan kita satu jam sepanjang masa dan mereka sangat proaktif bertanyakan soalan, okey, sebab kebebasan itu memang ada. Dan kami dekat tempat kerja saya tu, dekat MC Plus, kami bersama-sama mendengar lagi cadangan dan membaik pulih lagi, menambah baik apakah dari segi teknologi. Kami ada beberapa departmen, jabatan, apa yang kita kena buat untuk tambah data dan kami telah pun mendirikan aplikasi sendiri. Jadi mereka yang mendaftar dah ada aplikasi dan mereka klik nak masuk kelas, betul-betul klik saja terus masuk kelas live. Dan lagi bagus, kami juga menyediakan rakaman kepada pelajar yang tak boleh masuk on time masa itu. Jadi mereka boleh tengok kembali dalam tempoh beberapa jam yang telah kami letakkan kat situ lah. Itu adalah benda yang saya rasa dalam swasta yang kami terapkan untuk membuatkan pelajar ini kekal bersama dengan kami dan masih minat cari ilmu lah. Cikgu Zack, mungkin kita nak berkenalan dah siapa antara ribuan pelajar-pelajar Cikgu Zack ini, kerana kita terkongkong dengan stereotip bahawa belajar bahasa Melayu ni macam kurang popular berbanding dengan subjek-subjek lain, kerana subjek lain tu menjamin masa depan kata mereka. Tetapi dalam masa sama, siapa student-student ni? Sebab daripada situ kita dapat memahami betapa pelajar-pelajar, anak-anak muda ini sudah jauh ke hadapan berbanding dengan apa yang kita fikirkan sesuai untuk mereka. Siapa mereka ni, cikgu? Kembang hati saya bila tanya tentang pelajar saya. Pelajar saya sekarang ni satu keuntungannya, saya bila kita masuk dalam bidang dalam talian ini, pelajar saya datang daripada seluruh Malaysia dan kalau saya tanya saja, tolong mention awak datang dari mana, semua negeri, 14 buah negeri semuanya akan ada dalam tu. Dan saya sangat berbesar hati menerima pelajar yang sangat ramai daripada Sabah dan Sarawak. Yang mana
mereka ni mungkin tak minat bahasa Melayu sekadar untuk orang kata lulus sajalah, untuk PAS saja. Tetapi mungkin apabila saya bagi suntikan dan mereka berminat, mereka dah mula kenal peribahasa, dah tahu macam mana nak buat puisi, dan saya sangat bersyukur kalau ada pelajar yang selama ni minat tentang bahasa tapi tak pernah pun cakap kat orang sebab dia rasa malu kan. Bahasa macam orang rasa macam stigma mereka, bahasa ni bukanlah subjek yang boleh menjamin masa depan katanya. Jadi mereka dah mula, bila saya dah terkenal macam ni, mereka dah mula berani menyatakan minat mereka dalam bidang sastra dan bahasa. Jadi pelajar saya memang datang daripada seluruh Malaysia dan ada yang menulis puisi untuk saya hampir setiap hari saya dapat. Wow. Cheryl, ini adalah satu contoh yang kita perlu ketengahkan. Pelajar hari ini tidak seperti yang kita bayangkan dahulu. Malah mereka yang berada di peringkat rendah juga, pemikiran mereka jauh ke hadapan kerana mereka didedahkan dengan maklumat yang berbeza dan juga akses kepada gadget yang ada bagi mereka yang ada. Malah kalau yang tidak ada pun, mereka ada gambaran dan juga imajinasi bagaimanakah pemikiran yang baru. Bagaimana Cheryl untuk kita fahami, kerana pelajar-pelajar, anak-anak muda yang berada di sekolah ini jauh ke hadapan. Apabila kita cerita pasal PDPR, ianya perlu seiring dengan tahap pemikiran mereka pada hari ini, walaupun mereka berdepan dengan pelbagai cabaran. I think dalam in our plan pembangunan sebenarnya kita dah banyak menyatakan about this, right? Pembelajaran 21st century learning, di mana last time we banyak ajar pelajar kita untuk conform dan jadi compliant, sebab at that time itulah skill yang diperlukan, right? You need to conform, you need to follow rules, you need to be compliant. But in the 21st century, apa yang kita nak adalah para pelajar yang kreatif, yang they can come up with their own questions and they can think. And apabila mereka mempunyai access to all the knowledge yang they want, right? Anything mereka boleh Google and ask. Apakah role of a teacher? And here the teacher is now a facilitator. Cikgu lah is a facilitator to help them to form these questions, to push higher order thinking skills, untuk push their kebat. And I feel like sekarang ni we cannot waste, like Dato' Amin cakap tadi, kita tak boleh bazir kita tak boleh bazir pandemic ni kan. We have already made a lot of progress. Kita dah buat banyak progress in terms of technology. Kalau saya bandingkan in 2017-2018, apabila kami baru start pemimpin JSL, kami banyak cuba menggunakan IT skills untuk mengajar pengetua-pengetua dan guru besar dalam program kami. Pada masa tu payah, and the pengetua macam susahnya Cheryl nak buat Google Form ni. Sekarang the same pengetua dah ada YouTube channel and their own YouTube videos mengajar macam mana nak buat this and all that. So it took a pandemic untuk kita betul really accelerate and mempercepatkan lagi what we wanted to do in maybe 2025 lah in our plan pembangunan. So I think we cannot waste it. And we cannot, like, kita tak boleh anggap like okay, PDPR ni is only going to happen apabila sekolah tutup, right? Tapi when school opens as well, apa dasar yang and I know mungkin ini sedikit controversial, tapi will we allow students to bawa phone to school? Sebab banyak pembelajaran mereka telah lakukan on their phones kan, cikgu-cikgu pun banyak menggunakan apps on the phone. Adakah kita akan just allow the students to bring the phones to school, and so kita can really accelerate the online teaching and learning? So I think these are a few things yang we need to think about apabila kita we are thinking of online and digital tools, and apa skills yang diperlukan oleh para pelajar kita for the 21st century. Betul. Okey, saya membuka diskusi ini sebentar tadi ialah bertanyakan apakah masa depan anak-anak kita yang berada di sekolah. Kita risau mereka tercicir, tetapi diskusi ini juga membawa kepada jalan bahawa banyak potensi yang perlu diraikan. Saya ingin bertanyakan mengenai masa depan mereka selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Sekiranya masa depan mereka tercicir, apa yang kita boleh lakukan? Dan apa juga tanda aras yang kita letakkan kepada pendidikan? Sekiranya markah peperiksaan mereka masih kita gusarkan, adakah itu wajar kita letakkan beban kepada mereka? Itu kita bincang sebentar lagi. Okey, bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Apakah nasib anak-anak kita di sekolah? PDPR dikembalikan untuk tempoh 25 hari persekolahan ini. Ini blok yang terakhir. Soalan saya ialah kepada Cikgu Zack.
apabila kita cerita mengenai masa depan, kita gusar PDPR ni akan melembabkan proses pengajaran dan juga menyebabkan mereka tercicir. Tetapi perbincangan ini juga kita bawa, banyak sebenarnya manfaat yang mereka perolehi dan juga dapat dikutip. Tetapi apabila mereka masuk sekolah semula nanti, mereka perlulah dimudahkan dengan norma baharu yang mereka jalani. Tadi Cheryl kata, takkan lepas ni tak boleh pakai telefon bawa pergi sekolah. Dia orang dah biasa pakai telefon di rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana perubahan itu perlu dimudahkan jalan untuk pelajar-pelajar ini? Okey, seperti yang Syaril kata, betul, isu tentang telefon bimbit ke sekolah ini adalah antara yang sering diperkatakan dan menjadi isu lah. Dan pengalaman saya sendiri, saya ingat pada bulan Januari hari itu apabila pelajar dah kembali ke asrama, mereka sedih, mereka mesej saya, DM saya, dia bagi tahu yang handphone tidak boleh dibawa, jadi mereka tak boleh meneruskan langganan lah. Okay? Sedangkan mereka mengaku dekat saya yang kalau kami nak tunggu pengajaran, mungkin kami nak belajar pada waktu malam yang mana cikgu tak ada, nak tanya cikgu pun susah, bahan buku pun sangat terhad untuk dirujuk. Jadinya kalau ada handphone kan cikgu, saya boleh cari maklumat itu dalam masa kurang 1 saat saja cikgu. Jadi itu antara perkara yang saya rasa mungkin kita boleh consider untuk zaman sekarang. Cumanya mungkin kita kena tetapkan peraturan dalam penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sekolah, ikut masa dan sebagainya. Ataupun mungkin boleh sediakan satu makmal 24 jam dekat asrama mungkin, yang mana ada akses internet. Ada beberapa PC mungkin macam itu. Asalkan mereka ada akses untuk mendapatkan internet dan maklumat. Datuk, saya ingin bertanya, mungkin kita gusar dengan PDPR ini ialah kerana kita bertanyakan bagaimana kita menyukat pencapaian pelajar-pelajar ini, baik daripada segi peperiksaan, baik daripada segi pihak kementerian untuk mengukur keberkesanan PDPR ini melalui mungkin ujian dan juga peperiksaan. Itu adalah perkara yang biasa terbelenggu dalam budaya kita. Walaupun kita nak kata tak nak peperiksaan, tetapi masih lagi kita berbalik, peperiksaanlah pencapaian kita. Tapi ini adalah reimajinasikan semula pendidikan dan juga pengajaran di Malaysia. Apa tanda aras yang kita mahu letakkan kepada pelajar-pelajar ini, Datuk? Sebab itu saya kata yang pertama sekali, saya balik kepada the big picture-nya. The big picture-nya, sebab itu sebenarnya bila ketika peringkat awal dulu, orang tak pernah bincang pasal peperiksaan. Peperiksaan ni is not the center of discussion. Yang menjadi pusat perbincangan ialah macam mana murid nak belajar. Pembelajaran murid itu menjadi teras perbincangan. Sebab yang menjadi masalah di mana-mana di rumah dan sebagainya ialah bagaimana murid itu belajar. So sebab itu feedback yang diperlukan ialah bagaimana kita boleh meningkatkan pembelajaran murid yang belajar. Itu satu dulu peringkat awal. Maknanya ada kuantiti. So sekarang ni saya tengok kita tidak beri perhatian yang berterusan. Umpamanya kita tahu kalau Google Classroom itu daripada 40 orang tu mungkin 10 orang je yang akan terlibat. So bagaimana kita nak mengukur dari segi kuantitinya supaya dia boleh ramai murid masuk. Itu satu, kan? Kemudian selepas itu bila sudah baru kita pergi kepada keberkesanannya. Dan keberkesanan ini bukan keberkesanan pembelajaran, bukan keberkesanan dari segi dia menghadapi peperiksaan dulu. Dalam suasana sekarang ini ialah yang kita nak tahu ialah keberkesanan pembelajaran murid itu. Bagaimana? Sebab itu saya tengok ada beberapa orang guru yang menggunakan pendekatan, dia gunakan the chunk dia punya pembelajaran itu, dia punya berapa minit dan sebagainya, tetapi Google Classroom tu hanya di peringkat akhir untuk 15 minit. 15 minit yang terakhir itu dia gunakan untuk mendapatkan feedback daripada murid itu, apa masalahnya dan apa yang dia perlu pelajaran. Jadi maknanya yang saya nak tekankan di sini ialah bukan exam tetapi developmental punya progress budak itu. Setakat mana pencapaiannya. So dalam konteks sekarang ni itu kita punya priority. Tetapi itu dalam konteks ini, tapi bagaimana pula, sebab itu saya kata benda ni tidak boleh kita lihat kalau sekolah rendah boleh. Bagaimana dengan yang ambil peperiksaan SPM? Betul. Mungkin berbeza. Dia kaedahnya berbeza sebab dia SPM, memang dia nak ambil SPM. So jadi pendekatannya more kepada academic punya achievement. So jadi kita kena ambil pendekatan yang berbeza, tak boleh main pukul rata saja. Untuk yang menengah rendah macam mana? Untuk sekolah rendah. So jadi kalau kita boleh melihat benda ini dan diberi panduan, pada saya umpamanya kalau yang tingkatan 4 5 tu more towards kepada academic punya pencapaian, I think go ahead kepada itu. Go ahead. Sebab itu saya melihat umpamanya dalam konteks ini
beri prioriti kepada yang 4-5 ini untuk bersekolah. Prioriti kita dia bersekolah seperti biasa. Tak boleh PDPR banyak, mesti bersekolah sebab banyak yang berbentuk hands-on, banyak eksperimen sains untuk KV, vocational, dia banyak hands-on. Hands-on ni mana boleh kita buat secara maya. So jadi maknanya pemikiran kita untuk yang tingkatan 4-5 ni dia mesti kurangkan dia punya PDPR itu. Kita banyak kepada sekolah. So jadi keutamaan kita. So, sebab kita hendak dia academic achievement tu perlu diberikan perhatian pada ketika itu. So benda ni yang perlu penjelasan yang jelaslah kepada publik supaya mereka tahu ke mana kita nak bawa kita punya sistem ni. Jika Datuk mengatakan bahawa tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 perlu diberikan keutamaan untuk menjalani sesi pembelajaran dan juga pengajaran secara bersemuka di sekolah, maksudnya mereka ini perlu divaksin, terutama guru-guru kerana mereka tak 18 tahun lagi. Guru-guru dan murid. Umpamanya tingkatan 5 sekarang ni seluruh Malaysia kita ada lebih kurang dalam 15,000 kalau saya tengok dalam 15,000 saja. Campur guru dalam 15,000 seluruh Malaysia. Pada saya keutamaan pada ketika ini vaksinkan anak murid tingkatan 4 5 tu dan juga guru-gurunya. Jadi keutamaan. Jadi kita boleh memikirkan cara yang lebih fleksibel dari segi dia hadir ke sekolah. Cheryl, pandangan Cheryl, vaksinasi di kalangan pelajar. Kalau kita mahukan mereka ke sekolah, tingkatan 4 dan juga 5 dan juga guru-guru, bagaimana sebenarnya kalau vaksinasi pun mereka lebih mudah untuk dilakukan di sekolah? Yeah, I think so. I think terutamanya especially guru-guru sebab saya tahu data menunjukkan hanya 70,000 guru saja yang telah divaksin. Dan I think we don't know whether ini include private school teachers ataupun ini hanya guru-guru daripada kementerian. But we know kita ada more than 400,000 teachers di KPM. So what is the plan untuk vaccination? Sebab kalau kita lihat negara-negara lain, keutamaan mereka adalah pada pembukaan sekolah, terutamanya pada kelas-kelas exam. Jadi apa yang mereka lakukan adalah satu perancangan khas untuk pastikan guru-guru mendapat vaksin sebagai frontliner as well, right? So after all the medical frontliners, guru-guru mendapat vaksin. So but because I think 70,000 ni is really is not enough. It's not enough kalau kita tengok 400,000. And like Datuk said just now, at least mungkin Form 4, Form 5 teachers kita vaccinate dulu. I don't know if Form 4, Form 5 students, maybe kalau diorang more than 18 years old, maybe the Form 5 yang more than 18 baru boleh dapat vaksin. I think negara kita belum lagi trial vaksin untuk younger than 18 years old. Tetapi when we start, I think that is the way forward because at least we have one group of students yang berada di sekolah and then the others can continue their online teaching and learning. Sebab kita, we don't want them to keep losing out. Dah berapa tahun dah, right? Last year they lost out, tahun ni again they're going to lose out, right? So we need to have a contingency plan saya rasa untuk ni. Cheryl, kita mungkin perlu membawa perspektif perbincangan kita dalam beberapa minit yang terakhir ini ialah melihat kepada generasi ini tidak mahu digelar sebagai generasi tercicir walaupun kebarangkalian itu cukup besar. Ini adalah generasi yang cukup mencabar sekali. Mereka berdepan dengan pandemik. Mungkin ibu bapa mereka terkesan dan juga pernah positif COVID-19. Malah mereka sendiri. Daripada segi ekonomi, kita berdepan dengan krisis ekonomi yang cukup mencabar. Krisis kesihatan apatah lagi. Dan juga ini adalah anak-anak muda yang begitu rapuh ataupun rentan daripada segi psikologi mereka dalam membesar. Jadi bukan mudah untuk menguruskan mereka. Kita bercerita mengenai pembelajaran, pengajaran, PDPR, tetapi kita tidak boleh lupakan daripada aspek mereka bersosial, aspek mereka untuk daripada segi pengembangan minda. Dalam pada kita bercerita di PDPR, bagaimana kita nak memastikan bahawa emosi mereka ini terjaga, dapat dibantu, dapat diperhatikan. Bukankah perlu ada one stop center untuk mereka ini dibantu kerana kalau lihat kepada data-data daripada UNICEF, data-data daripada sekolah-sekolah, mereka cukup terkesan dan ini perlu diberikan perhatian sama seperti akses mereka untuk mendapatkan gadget. Pada pandangan Cheryl. I think so saya ada 2 orang anak and saya dapat lihat anak saya seorang tu 4 years old. Saya dapat lihat bagaimana dia rasa sangat sedih, tak boleh keluar, playground pun semua tutup, parks tak boleh jalan sini sana and all of that, and saya nampak macam mana they are so terkesan, tak boleh bercakap with anyone and all of that. So apa yang kita cuba buat di rumah at least is to try to talk to her, kalau boleh bawa keluar once in a while tapi jangan bagi dekat dengan orang and all of that. And I think in the same way sekolah-sekolah boleh
customized solution sebegini untuk anak-anak murid mereka. Ada sebuah sekolah apa yang mereka lakukan adalah bantuan melalui Instagram. So kalau pelajar-pelajar rasa sangat stres or even bosan, right? Cikgu-cikgu suruh reach out to them on Instagram or Telegram, di mana mereka boleh berbincang dengan cikgu-cikgu tentang masalah mereka ataupun just how are they feeling. Cikgu Zack, bagaimana pengalaman Cikgu Zack betapa pentingnya mereka ini dibantu bukan daripada segi pengajaran dan juga pembelajaran tapi daripada segi sosial dan emosi mereka? Saya rasa penting hubungan baik antara cikgu dengan pelajar sebenarnya. Macam saya dalam kita mengajar sebenarnya kita juga memberi suntikan semangat. Dan zaman sekarang memang cara untuk kita treat pelajar tak sama macam zaman kita dulu. Yang mana sekarang ni lebih kepada pendekatan sebagai kawan. Tetapi kita tahulah dalam berkawan tu ada ketegasan dia. Jadi betul kesihatan mental adalah perkara yang sangat-sangat penting sebab macam kajian menunjukkan bahawa mereka yang berusia 16 tahun ke atas berpotensi dah pun untuk mengalami masalah kesihatan mental sebenarnya. Jadi betul kalau mental sihat, pelajar happy insya-Allah. Sebab duduk kat rumah pun kadang-kadang memberi satu cabaran kepada mereka sebenarnya. Datuk, kalau sebagai penghujung dan juga penutupnya perbincangan kita, saya ingin selitkan mengenai kesihatan mental ini kerana saya pernah bertemu dengan pelajar yang mengatakan bahawa mereka buka laptop, mereka dah stres. Saya tanya apa yang stresnya? Tetapi bila memahami dengan sesi internet yang kurang baik, dengan komunikasi yang terbatas, dengan pengajaran mereka yang mereka rasa tak faham, banyak sebab untuk mereka rasa tertekan. Bagaimana kementerian juga perlu memberikan penelitian dan juga penekanan mengenai aspek ini, Datuk? Beginilah Zul ya, saya tengok student well-being ni menjadi perkara pokok sekarang, kesejahteraan pelajar ini. So sebab itu saya lagi sekali kita tekankan, keseluruhan episod yang kita alami ini, dia mesti ada hala tuju yang jelas, ke mana kita nak bawa dan apa bentuk treatment yang kita nak bagi. Umpamanya, kita tak boleh berterusan menghadapi fenomena sekarang ini dalam bentuk crisis mood. Crisis management mood tak boleh. Sebab itu dia mesti dalam bentuk change management mood. Maksudnya, kita sekarang ni pada saya, kita sudah memikirkan. Kita sudah mula masuk apa yang saya panggil kepada recovery punya phase. Kalau tak nanti the lost, tadi ingat the lost generation itu, perlu sudah kita fikirkan sekarang berdasarkan kita punya masalah yang kita hadapi sekarang ini, yang kita the second phase kita ialah recovery phase. Recovery phase ni bagaimana kita nak menghadapi pelajar-pelajar ni, bukan saja daripada segi learning akademiknya tetapi juga daripada segi well-being, kesejahteraannya dan banyak benda-benda lain. Kemudian baru selepas recovery phase itu baru kita fikirkan moving forward ke mana. So jadi segi pengurusan perubahan ini kita mesti clear yang ini. Sebab itu saya kata kalau jelas ini, jadi kita boleh bawa semua orang tackle benda yang spesifik dan juga bagaimana dia boleh memberi bantuan yang, kalau tak nanti kita sentiasa berada dalam crisis mood. Crisis mood ni tak ke mana kita pening, penat kita sendiri. Kita akan penat begitu saja. Dan sebab itu pada ketika ini saya rasa Zul untuk memastikan kita sudah memikirkan recovery mood pelajar-pelajar kita macam mana lah kita nak fikirkan sekarang ni. Sebab pandemik ini dia insya-Allah mungkin tak lama lagi akan lelahkan, tapi kita kena fikir daripada sekarang berdasarkan masalah yang kita hadapi. Itu saya punya pandangan. Datuk Cheryl dan Cikgu Zack, terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru. Mungkin kami mengkritik tetapi kami juga cuba memberikan solusi dan juga idea, dan sekaligus dalam masa yang sama kami cuba juga meraihkan kejayaan dan juga percubaan yang dilakukan oleh golongan pendidik dan juga pelajar-pelajar serta ibu bapa di luar sana. Benar, ini bukan masa yang mudah untuk kita semua, tetapi kita boleh mencari kebaikan, manfaat daripada segi kekekaran yang ada dan juga bagaimana kita dapat membantu antara satu sama yang lain. Terima kasih kerana menonton Dialog 3 Penjuru. Perbincangan dan juga analisis serta rancangan ini boleh ditonton semula di esrawani.com dan juga perbincangan juga boleh diteruskan di platform digital dan juga social media kami. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.